Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikan resepi kuih pelita. Menu yang sangat digemari di bulan puasa. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Rasanya yang sangat lemak dan manis pasti menjadi pilihan anda di rumah. Mula-mula kita sediakan sampan kuih pelita. Saya gunakan daun pisang nipah. Daun pisang ni kita bersihkan dulu. Daun pisang ni kita akan salai di atas api. Salai daun pisang ni sekadar layu ya, jangan sampai hangus pula. Untuk saiz kotak sampan ni, saya ukur menggunakan manila cut yang keras supaya saiz kotak sampan ni sama besar bila dah siap nanti. Potong ikut ukuran tepat pada kertas manila cut ni supaya mudah nak kita lipat jadikan sampan nanti. Daun pisang ni saya akan lipat seperti ni sebagai tanda supaya kotak daun pisang ni akan sama besarnya bila dah siap nanti. Kemudian, bolehlah kita ikut setiap penjuru tanda yang dah kita lipat tadi. Bila dah bertemu seperti ni, bolehlah kita staplerkan. Buatlah seperti tadi, ambil setiap penjuru yang dah kita tanda. Bila dah bertemu seperti ni, bolehlah kita staplerkan. Dah siap dah kotak sampan kita yang pertama. Buatlah seperti tadi sehingga habis. Kotak daun pisang yang dah siap ni bolehlah diketepikan. Jom kita buat lapisan hijau dulu. Ambil 3 helai daun pandan, potong dan masukkan ke dalam jak pengisar. Dan masukkan 1/4 cawan air. Daun pandan ni kita akan kisar sehingga halus untuk mendapatkan parti air jus pandan yang pekat. Bila dah halus, bolehlah ditapiskan. Ambil air jus pandannya sahaja. Masukkan tepung beras ke dalam air jus pandan tadi. Bolehlah kacau tepung dan air pandan ni sehingga sebati. Sediakan 1 periuk. Masukkan 3/4 cawan gula pasir. Masa ni jangan buka api lagi ya. Tapis adunan hijau ni supaya adunan hijau ni halus bila dah masak nanti. Untuk menaikkan lagi seri warna kuih ni, bolehlah masukkan sedikit pewarna hijau. Adunan hijau ni hendaklah sentiasa dikacau untuk mengelakkan bahagian dasar bawah periuk ni berkerak. Bila dah banyak letusan seperti ni dan adunan dah berkilat, bolehlah tutupkan api dan salinlah adunan ni ke dalam kotak daun pisang. Bila dah siap seperti ni, bolehlah diketepikan. Jom kita buat lapisan atas lemak santannya pula. Masukkan separuh dulu air ke dalam bekas dan masukkan tepung beras.
Kacau tepung dan air ni sehingga sebati. Bila adunan putih ni dah sebati, bolehlah kita masak. Tapis adunan putih ni ke dalam periuk. Kemudian ambil air lebihan tadi dan masukkan ke dalam periuk. Untuk rasa yang lebih lemak, tambahkan setengah sudu kecil garam dan 1 helai daun pandan. Dan masukkan 1 cawan santan. Masak adunan ni menggunakan api sederhana besar. Bila dah nampak banyak letusan dan adunan dah berkilat, itu tandanya adunan dah masak. Adunan ni bolehlah dituangkan ke atas lapisan hijau. Kuih pelita ni memang menjadi kegemaran orang ramai di bulan Ramadan. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba resepi ni. Sangat mudah disediakan. Rasanya yang lemak dan manis serta haruman dari air daun pandan yang digunakan pasti menjadi pilihan anda di rumah. Okey, kuih pelita dah siap. Selamat menjamu selera. Jumpa lagi di resepi yang akan datang. Untuk resepi kali ni, saya akan kongsikan kuih bakar kemboja. Kuih bakar kemboja ni, ianya antara kuih tradisional yang memang diminati ramai. Resepi kuih ni sangat mudah disediakan. Rasanya sangat sedap dan teksturnya yang lembut pasti menjadi pilihan anda di rumah. Mula-mula kita kisar air jus pandannya dulu. Ambil 5 helai daun pandan, gunting kasar supaya mudah kita nak kisar bersama air nanti. Masukkan daun pandan ke dalam jak pengisar. Dan masukkan setengah cawan air. Kisar daun pandan ni sehingga halus. Kemudian bolehlah ditapiskan, ambil jus pandannya sahaja. Ambil 3 biji telur, saya gunakan telur saiz B, pecahkan telur dan masukkan ke dalam bekas. Masukkan telur ni ke dalam jak pengisar. Masukkan setengah cawan gula pasir. Masukkan air jus pandan. Dan masukkan 1 sudu besar margarin. Masukkan 1/4 sudu kecil garam. 1/4 cawan santan pekat. Dan masukkan 1 cawan tepung gandum. Untuk menambahkan seri warna kuih ni, masukkan sedikit pewarna hijau. Kisar adunan ni sehingga sebati. Dan tapislah adunan untuk mendapatkan kuih yang halus bila masak nanti. Saya gunakan acuan kemboja pecah 8. Tuangkan sedikit minyak ke dalam acuan. Dan sapulah minyak ni di bahagian dalam acuan sehingga rata. Acuan ni saya akan panaskan di dalam oven. Kalau tak nak panaskan di dalam oven, boleh je panaskan acuan ni di atas dapur. Bila acuan dah panas, bolehlah tuangkan adunan. Jangan tuangkan adunan sampai penuh, takut nanti adunan akan melempah keluar bila kita masak nanti. Cukup sekadar macam ni saja ya.
Bila dah siap tuangkan adunan, bolehlah taburkan bijan di atas permukaannya. Bijan ni kalau suka boleh tabur lebih. Bila dah siap tabur bijan, bolehlah masukkan ke dalam oven. Bakar selama 45 minit pada suhu 190 darjah Celsius menggunakan api atas dan bawah. Kuih bakar kemboja dah masak. Kalau suka permukaan lebih garing, boleh tambah lagi masa membakar tu. Bergantung kepada oven masing-masing. Untuk mendapatkan potongan yang cantik, kuih ni kena sejukkan dulu sebelum dipotong. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba. Sangat mudah kan? Rasanya yang sedap pasti menjadi pilihan anda di rumah. Okey, untuk perkongsian saya kali ni. Jumpa lagi di resepi yang akan datang. Untuk resepi kali ni, saya akan kongsikan kuih permata zamrud. Bentuk kuih ni sangat unik. Rasa yang lemak dan manis sekata sangat sesuai dinikmati bersama keluarga. Mula-mula kita buat inti kelapanya dulu. Masukkan air ke dalam periuk. Masukkan 4 sudu besar gula merah. Bila gula merah dah larut, tapiskan air gula ni untuk mengelakkan benda asing masuk ke dalam air gula ni nanti. Setelah ditapis, bolehlah masukkan semula air gula ni ke dalam periuk. Masukkan setengah cawan gula Melaka yang dah diketuk, 4 sudu besar gula pasir, sedikit garam dan sehelai daun pandan yang telah disimpul. Kacau sehingga gula larut. Apabila telah larut, masukkan kelapa putih yang telah diparut. Kacau sebati, pastikan kelapa parut tergaul rata dengan air gula. Masak inti kelapa ni jangan sampai terlalu kering ya. Kalau inti kelapa dah agak sedikit kering seperti ni, bolehlah diangkat dan biarkan sejuk seketika. Bila inti dah sejuk, bolehlah dibulat-bulatkan. Bulat-bulatkan seperti ni ya, bergantung kepada selera masing-masing. Bila dah siap, bolehlah diketepikan dulu. Sediakan satu bekas, masukkan tepung pulut, masukkan sedikit pewarna hijau. Masukkan setengah cawan air jus pandan yang telah saya mesin terlebih dahulu. Uli adunan ni menggunakan tangan sehingga adunan ni menjadi dough yang lembut. Air pandan tadi tak cukup, bolehlah tambahkan sedikit air putih dan ulilah sehingga menjadi dough yang lembut. Bila dah siap uli, bolehlah dibulat-bulatkan adunan ni. Untuk adunan hijau ni, bolehlah bulat-bulatkan besarnya seperti ni. Bila dah siap dibulatkan, bolehlah diketepikan dulu. Untuk masak kuih permata zamrud, kita guna acuan lompang ya. Sapu sedikit minyak pada acuan lompang ni supaya kuih permata zamrud mudah dikeluarkan nanti. Masukkan inti kelapa ke dalam adunan hijau dan bolehlah kita bulat-bulatkan seperti ni.
Bila dah siap letak kelapa ke dalam adunan hijau, bolehlah kita bancuh lapisan atas lemak santannya pula. Masukkan 1/1/4 cawan santan pekat. Empat sudu besar tepung beras. Satu per 2 sudu besar tepung gandum. Setengah sudu kecil garam. 1/1/2 sudu besar tepung jagung. Kacau adunan ni sehingga sebati. Adunan ni hendaklah ditapis untuk mendapatkan kuih yang halus bila dah masak nanti. Tuangkan adunan putih ni ke dalam botol supaya mudah kita nak paipkan adunan putih ni ke dalam acuan lompang. Bolehlah tuangkan adunan santan ni ke dalam adunan hijau. Jangan tuang penuh ya, takut nanti tak nampak adunan hijau tu pula. Kukus kuih ni selama 10 hingga 12 minit menggunakan api sederhana besar. Bila kuih dah masak, bolehlah angkat dan biarkan sejuk dahulu. Bila kuih dah betul-betul sejuk, bolehlah dikeluarkan dari acuan lompang. Lapikkan daun pisang pada kuih permata zamrud, ianya amat mudah untuk anak kita ambil bila nak makan nanti. Kepada anda di rumah, bolehlah cuba buat kuih permata zamrud ni. Rasa lemak dan manis kata pasti menjadi pilihan keluarga. Okey, untuk perkongsian kali ni, nantikan video dan resepi terbaru dari saya di masa akan datang. Okey, bye.